Cikgu akan rekod. Okey, jadi sebelum kita teruskan kelas kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita habiskan kita punya perbincangan untuk set form 2. Cikgu akan mula share screen. Hari tu dah sampai mana? Cikgu lupa dah. 12 kan? 13. 13 kan? Okey, 13. Okey, Aina memulakan perjalanan dari rumah ke pejabat. 13 ini tahu tak cara dia? Tak. Tak tahu? Okey, cikgu terangkan Okey, jadi bila dia bercakap tentang perjalanan, kita baca dulu kan. Kita baca sama-sama, kita buat. Okey, jadi cikgu akan terangkan. Aina memulakan perjalanan dari rumah ke pejabat. Nak senang nampak soalan macam ni, bila kita nak buat soalan macam ni, nak selesaikan soalan macam ni, kita lukis checkpoint dia. Dia mula dekat mana, dia habis dekat mana. Jadi sekarang dia mula perjalanan daripada rumah. Okey, ini adalah rumah dia. Ini adalah rumah dia. Kemudian dia pergi kepada pejabat. Buat satu garisan, dia pergi ke pejabat. Sampai situ jelas? Jelas. Okey. Jadi sebab apa? Sebab kita senang nak nampak. Okey, dia mula pada pukul 6.45 pagi. Dia keluar rumah 6.45 pagi. Maksudnya dekat sini dia keluar rumah, terus tulis macam cikgu buat ni. Masa dia keluar adalah 6.45 pagi. Kemudian dalam perjalanan dia berhenti hantar adik dia ke sekolah pula. Dia berhenti mungkinlah dalam perjalanan dia hantar adik dia ke sekolah. Ada sekolah dekat sini. Nampak cikgu buat? Nampak cikgu buat satu-satu. Ada sekolah. Sekolah. Dia berhenti ada adik dia bergerak sejauh 15 km. Maksudnya daripada rumah nak pergi kepada sekolah, dia dah lalu sebanyak 15 km. Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian dia meneruskan perjalanan ke pejabat yang terletak dari 35 km dari sekolah. Jadi daripada sekolah dia terus pergi kepada pejabat yang jarak dia 35 km. Boleh faham? Boleh. Okey, baca betul baca satu-satu. Dan tiba di pejabat, masa dia tiba adalah pukul 7.35 pagi. Dia kata apa lepas tu? Hitung purata laju. Salin apa yang cikgu tulis ni? Formula. Purata laju adalah sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Itu yang pertama. Kemudian dia kata dalam kilometer per jam. Maksudnya purata laju ni jawapan dia mesti dalam kilometer per jam. Kenapa cikgu tulis juga? Sebab dekat sini kita kena faham jarak dia mesti dalam kilometer, masa dia kena dalam jam. Jelas? Jelas. Okey, sekarang kita tengok pula. Kita tengok. Jumlah jarak, kita dah ada ke belum jumlah jarak? Belum. Okey, macam mana dapatkan jumlah jarak dia? Tengok kat depan cikgu punya lukisan. Macam mana nak dapat jumlah jarak dia? Jarak daripada rumah pergi ke pejabat apa? Kena tambah. Ya, apa tambah apa? 15 tambah 35. Okey, 15 tambah 35. Dapat berapa?
36. Oh, 50. 50 kilometer. Ini adalah jumlah jarak dia. Jumlah masa. Tengok pula kepada jumlah masa. Daripada jumlah masa, macam mana nak dapat? Cikgu nak tanya Alisa. Tengok gambar rajah yang cikgu dah buat. Kalau Alia pergi ke sekolah, Alia daripada rumah pergi ke sekolah, Alia pergi sekolah naik van ke naik mak? Naik van. Naik van. Okey, Alia kena ready pukul berapa dekat rumah? Van ambil pukul berapa? 12. Okey, van ambil pukul 12. Okey, daripada van, Alia sampai sekolah pukul berapa? 12 suku. 12.20. Okey, cikgu nak tanya. Macam mana nak dapatkan masa Alisa daripada rumah ke sekolah? Berapa minit yang Alisa pakai daripada rumah ke sekolah? Alia keluar rumah pukul 12. Sampai ke sekolah 12.20. Berapa minit yang diambil untuk sampai ke destinasi iaitu sekolah? 20 minit. Macam mana Alisa tahu? Sebab hmm, Macam mana Alisa tahu? Macam mana Alisa dapat 20 minit tu? sebab memang sampai 12.20. Okey, daripada 12.20 sampai 12.20 keluar rumah pukul 12 kan? Macam mana nak dapat 20 minit? Cuba fikir. Macam mana? Macam mana Alisa boleh kira 20 minit? Tambah. Tolak. Oh, 12.20 sampai 12.20 sampai tolak dengan masa yang Alisa pergi masuk van pukul 12. 12.20 tolak pukul 12. Jadi kita dapat 20 minit. Maksudnya perjalanan Alisa daripada rumah ke sekolah makan masa selama 20 minit. Jelas? Jelas. Sama juga dengan situasi di atas. Dia sampai pejabat pukul 7.35 pagi. 7.35. Dia sampai rumah pukul 6.45. Jadi kita kena tolakkan dia. Boleh faham? Boleh. Okey, jadi cuba tolakkan. 7.35 pagi tolak 6.45 pagi. Dapat berapa? Jangan tolak pakai kalkulator tau. Masa dia lain cara kira dia. Cikgu nak tengok Alisa dapat buat tak? Cikgu bagi 2 minit.
Ya, dapat dah? Sekejap. Tak dapat sih. Tak dapat? Okey. Jadi, kalau kita nak tolak masa, 7 dengan 6 ni dia dalam jam. 35 dengan 45 ni dia dalam minit. Jadi, bila kita nak tolak, 35 minit boleh tak tolak dengan 45 minit? Boleh? Tak. Jadi, kita nak buat apa kalau dia tak boleh? Kita kena pinjam 7 kat sebelah. Jadi 7 ni bila kita pinjam 1, dia akan jadi 7 tolak 1, kita dapat 6 dekat sini. Boleh faham? Boleh? Sekarang kita ada 1 jam. Ni kan jam. 1 jam bersamaan dengan berapa minit? 45. 1 jam bersamaan dengan berapa minit? 60 minit. Ya, 60 minit. Jadi, bila 1 jam ni bagi 60 minit, dia bukan bagi 10. Dia bagi 60. Jadi, dekat sini kita akan dapat 35 tambah 60. Jadi dekat situ, dekat sini kita ada 95. Boleh faham ke? Boleh? 35 tambah 60. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 95. Ya, 95 tolak dengan 45. 5 tolak 5 dapat kosong. 9 tolak 4 kita dapat 5. Jadi itulah 50 minit. 6 tolak 6 dapat kosong. Jadi kosong jam 50 minit. Jadi jumlah masa daripada rumah ke pejabat, daripada rumah dia keluar nak sampai ke pejabat, makan masa selama 50 minit. Jelas? Jelas? Okey, boleh faham Boleh? Sekarang ni kalau cikgu nak pergi kepada calculation, jarak dia kilometer, 50 kilometer. Cikgu dah boleh terus ambil 50 kilometer. Masa dia kena dalam jam. Sekarang ni masa dia dalam minit. Jadi 50 minit cikgu kena tukarkan kepada jam. Macam mana cikgu nak tukar kepada jam? Bahagi 60 ke darab 60? Bahagi. Okey, pandai. Kita bahagi dengan 60. 50 bahagi 60 dapat berapa? Bagi jawapan dalam pecahan. 5/6. 5/6 jam. Maksudnya dia adalah 5/6 jam. Jadi masukkan dalam formula. 5/6 jam. Jadi kita kiralah. Cara nak kira dia. Tekan kalkulator ikut cakap cikgu. 50 tekan 50 bahagi 5/6 ni buka kurungan 5 bahagi dengan 6 tutup kurungan. Dapat berapa? 60. Iya, kita dapatlah 60. Jadi jawapan dia D. Boleh faham ke? Boleh? Salin betul-betul, salin kemas-kemas apa yang cikgu tunjuk ni, takut masuk. Bila masuk sebiji, senanglah untuk Alisa tackle soalan ni. Jadi purata masa dia adalah purata laju dia adalah 60 km per jam. Jelas? Jelas? Okey, daripada soalan ni, kat mana yang kurang faham?
Yang tolak tu. Yang tolak masa. Ah, Yang ni ke? Okey, cikgu ajar. Okey, bila kita bercakap tentang masa, masa ni dia ada jam dengan minit tau. Dia ada jam dengan minit. Okey, kalau cikgu cakap 13, tak payahlah. Cikgu cakap 9.35 tolak 8.10. Maksudnya 9.35 tolak 8.10. Kalau ini 935 tolak 810, 935 tolak 810, 5 tolak 0, 5, 3 tolak 1, 2, 9 tolak 8, 1. Kita dapat 125. Ini penolakan biasa. Tapi bila kita nak buat dia dalam keadaan jam, contoh 9.35, 8.10, 9 ni pukul 9.35 pagi, maksudnya 9 tu untuk bahagian jam, tempat dia bahagian jam. 35 ni untuk minit, jadi 9.35 minit. Okey, boleh faham? boleh. 8.10, 8.10, 8 ni 8.10 minit. 10 tu minit, milik minit tu. Jelas? Jelas? Jadi kalau dalam keadaan ni kita tolakkan 35, 5 tolak 0, 5, 3 tolak 1, 2, 9 tolak 8, 1. Jawapan dia adalah 1 jam 25 minit. Itu cara baca. Okey. Okey. Tapi ada satu situasi, contoh cikgu tukar 9.35 tolak dengan 8.50 minit. Cikgu, kalau cikgu tolak 5 tolak 0, kita dapat 5. 3 ni pinjam 1, 1 bagi 12, 13 kan? Ini bukan penolakan biasa. Kalau penolakan biasa, 3 tak cukup. 9 bagi 10 dekat sini, dia jadi 13. Betul tak? Betul? Tapi sekarang dia dalam jam dan minit. Bila dia tak cukup, dia minta 9 ni, dia minta 9 ni, 9 ni tolak 1, 9 ni bagi 1. Dia bukan bagi 1 tau, dia tak bagi 10. Dia bagi 1 jam. Dia bagi 1 jam. Jadi bila dia bagi 1 jam, kita nak pergi kepada minit ni, dia dah masuk kepada bahagian minit. 1 jam tu kita kena tukarkan kepada minit. Jadi dekat sini 35 ni bukan 35 lagi. 35 tambah 60. Jadi kita akan dapat 95. Jelas? Jelas? 95 ni barulah kita akan tolak dengan 50. 5 tolak 0, 5. 9 tolak 5, 4. Jadi total masa dia, perbezaan masa dia adalah 45 minit. Boleh faham? Boleh? Okey, habis dekat situ. Okey, cikgu akan suruh Alisa buat satu soalan. Kalau cikgu cakap daripada rumah cikgu, daripada rumah cikgu pukul 9.55 AM pagi. Cikgu nak pergi ke pejabat. Cikgu nak pergi ke pejabat. Cikgu sampai pejabat pukul 11.55 AM. Cikgu tukarlah ni. Cikgu tukar jadi dia jadi 45. Okey, cikgu nak Alisa kira berapa tempoh masa yang cikgu ambil untuk sampai ke pejabat. Buat kiraan macam tadi Ya, betul.
Kira cikgu nak dapatkan masa. Okey, dapat dah? Sekejap. Okey, dapat ke? Belum. Belum faham lagi ya. Belum faham lagi. Okey, masa ni kalau kita nak tolak. Okey, 11:55 maksudnya Alisa kena pisahkan jam dengan minit. Jam dengan minit. Okey, 11:55 maksudnya dia 11 jam 55 minit. Okey, jelas. Jelas. Okey, tolak dengan masa dia pergi. Masa sampai tolak dengan pergi, masa sampai tolak dengan pergi, kita akan dapat jumlah masa untuk perjalanan. Masa perjalanan. Ni ingat nasihat cikgu ni, nota cikgu. Okey, jadi sekarang bila kita nak dapatkan jumlah masa perjalanan sampai 11:55, pergi 9:45. Jadi 9 ni bahagian jam, 9 tolak 45. Jelas? Jelas. Okey, jadi kita tolak sahaja macam biasa. 5 tolak 5 dapat berapa? 55 dengan 45 mana lagi besar? 5. Jadi tak perlu nak pinjam. 5 tolak 5 dapat kosong. 5 tolak 4 dapat 1. 11 tolak 9? 2. 2. Jadi total perjalanan cikgu dari rumah pergi kepada pejabat adalah 2 jam 10 minit. Tak perlu pinjam pun. Boleh faham? Cikgu. Yang tadi, yang Ha? soalan tadi, kenapa kena tambah 60? Kenapa kena tambah 60? Sebab 35 boleh tak tolak 50? Mana lagi besar? 50. Ya, sebab tu kita kena tambah 60. Tapi sekarang kalau dia tak cikgu nak Alisa faham konsep, sebab ini masih lagi dalam tajuk
bab form 2. Bab form 2. Okey, kalau atas dah besar jadi tak perlu tolak. Tapi bila bawah tak perlu tambah 60. Tapi bila bawah tu lagi besar, maksudnya kita kena besarkan yang atas. Jadi nak besarkan yang atas, kita kena pinjam yang sebelah. Boleh faham? Boleh. Okey. Contoh kalau cikgu ubah masa cikgu cikgu ubah masa cikgu. Okey, ini orang A, orang A. Ni masa orang A. Orang B, dia keluar rumah, adik cikgu dia keluar rumah. Dia keluar rumah pukul berapa? Dia keluar rumah pukul 9.55. Dia keluar 10 minit lewat daripada cikgu. Tapi dia sampai pejabat pukul 11.10 pagi. Maksudnya dia sampai lagi awal. Jadi kita nak kira pula jumlah perjalanan adik cikgu. Okey, sekarang cuba Alisa kira. Cikgu. Ya. Jadi kena tambah 60 Ya, betul. Kena tambah 60. Dapat? Sekejap. Dua jam 15 minit. 2 jam 15 minit. Okey, cikgu buat Okey, jadi ambil masa sampai 11.10. 11.10 tolak dengan 9.55. Jadi kita tengok 10 dengan 55, 55 ni lagi besar. Jadi kita kena pinjam sebelah. Bila kita pinjam sebelah, 11 tolak 1 dapat berapa? 11/1. 11 tolak 1 dapat berapa? 10. 10. Jadi 1 jam tadi kita pinjam dekat sebelah, kita akan dapat 60 tambah 10, kita dapat 70. Boleh faham? Boleh. 0 tolak 5 dapat berapa? 0 tolak 5? 5. Iya, kita pinjam sebelah jadi 6. Ni baru dia pinjam jadi 10. 10 tolak 5 dapat 5. 6 tolak 5 dapat 1. 15 minit tu dah betul dah. Cumanya 10 tolak 9 dapat 1. 1 jam 15 minit. Jelas? Jelas. Kita kan bagi dia 1 dekat sini. Bila kita bagi dia 1 dekat sini, 11. Dia bukan 11 dah sekarang. Dia jadi 10. Okey. Okey. Itu cara dia. Ini adalah soalan-soalan berkaitan dengan laju masa. Ada soalan nak tanya lagi kat sini? Tak ada. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 14. Okey.
Dapat berapa 14 ni? 5.1. Okey, pandai betul. Okey, soalan 15. Manakah yang paling curam dekat sini? KL. Okey, KL. Pandai, bagus. Okey, jadi 16. Macam mana nak dapat nilai X? Ini yang tak tahu. Okey, tak tahu. Okey, cikgu ajar. Okey, yang pertama sekali, ini adalah berkaitan dengan poligon. Soalan 16 ni dia berkaitan dengan poligon. Cikgu tunjuk kat depan Okey, poligon ni tahu tak? Tahu tak poligon? Tahu. Dia bermain dengan sudut. Okey, cikgu nak tanya Alisa. Alisa kan? Ha? Bukan Alianisa kan? Bukan. Okey. Alisa, kalau kita ada nampak tanda macam ni, maksudnya apa? Dia ada sudut yang sama. Ya, sama. Bukan sudut yang sama, panjang yang sama. Oh, kan. Sama juga sini. Dia mempunyai panjang yang sama. Jadi dia sama je sebenarnya. Jadi cikgu boleh letak 40 sama dengan C. Boleh faham? Boleh? Sebab dia buka sama. Jadi dia buka sama, maksudnya 40 tu sama je sudut dia. Okey, boleh faham? Okey. Jadi sekarang bila panjang sisi dia sama, maksudnya sudut dia mempunyai sudut yang sama juga. Kalau sini X, maksudnya sini X. Boleh faham? Boleh? Maksudnya bila ada satu segitiga, bila ada satu segitiga, dia tunjuk ni macam ni, kaki dia ke bawah. Ini bucu kan, ni bucu dia. Jangan tengok bucu dia, tengok kaki dia. Kaki dia kat bawah ni. Ni bucu dia, jangan tengok bucu dia, tengok kaki dia ke bawah. Jadi daripada bucu ni kaki dia ke bawah. Kalau cikgu cakap sini 30, automatik dekat sini 30 juga. Boleh faham? Boleh? Kalau cikgu terbalikkan pun, cikgu terbalikkan dia jadi macam ni. Ni kaki dia dekat sini, ni tempat bucu dia. Jangan pergi dekat bucu dia, tempat kaki dia. Kalau sini 60, bermakna sini pun 60. Boleh faham? Boleh? Itu cara dia. Jadi sekarang nilai X tu kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, cikgu buat juga X dekat sini. Sebab apa? Sebab sudut kat situ sama. Boleh faham? Boleh? Okey, untuk sudut pedalaman segitiga sama dengan berapa? Yang tu kena ingat. Sudut belah dalam segitiga sama dengan berapa? 180. Iya, 180. Jadi, sudut dekat sini X tambah, sudut dekat sini X tambah, sudut dekat sini 40. Kita samakan dia dengan 180. Jelas? Jelas? Okey, sampai sini cikgu nak Alisa selesaikan. Dapat berapa? Tengok dapat buat tak ni?
Cikgu, Ha, kalau 40 tu dia kena ada dua-dua ke? salah. 40 dua-dua macam mana? Macam kan dia punya ni kan sama. Lepas tu kan 40 ada dua, kena tambah sekali ke? Tak. Dia segitiga ni je. Ni segitiga ni je. Segitiga ni cikgu dah keluarkan dah. Ni segitiga warna biru ni. Segitiga warna biru ni persamaan dia. Cikgu nak Alisa selesaikan je ni persamaan ni. Dia tak terlibat pun dengan yang tu. Okey. Okey, selesaikan persamaan tu. Okey, dapat. Kita tengah buat lagi. Dapat 140. 140. Pandai. Tapi tak selesai lagi tu. Tak ada idea dah. Dah. Mula-mula cari dulu sebutan serupa. X dengan X. Jadi maksudnya X tambah X dapat berapa? Satu. Mana ada 1 tambah 1. 1 tambah 1 dapat berapa? Dua. Ya, jadi dia jadilah 2X. Okey. Sama dengan 180. 40 ni sama geng dengan 180. Kenapa cikgu bulatkan ni warna hijau? Sebab dia ada huruf sama. Kenapa cikgu bulatkan ni warna hitam? Sebab dia dalam keadaan sama. Dua-dua tak ada huruf. Jelas. Jelas? Jadi 40 ni kita kena bawa pindah ke sebelah. 40 ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi Negatif. negatif 40. Jadi selesaikan. 180 tolak 40 dapat berapa? 140. Okey, kita dapat 140. Sekarang 140 ni hasil tambah 2 X tambah X. Jadi 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi Lagi. ya, 140 bahagi 2. Tekan kalkulator dapat berapa? 70. Ya, itulah jawapan X. Jadi X adalah sama dengan 70. Jelas? Jelas? Okey, salin jalan kerja ni. Nanti takut masuk nanti. Dah cikgu. Okey dah. Dah. Dah habis salin. Okey, ni penting tau sebab tu cikgu bagi masa untuk salin. Okey, nombor 17. Raja di bawah perubahan objek kepada imej. Manakah satu transformasi? Cikgu nak tanya, mana satu transformasi? D. Kenapa D? Dia yang sama. Dia sama. Dia sama. Okey. Jadi kalau kita kata betul lah tu, dia sama. Tapi raja di bawah menunjukkan. Okey, betul lah. Jawapan dia adalah D. Bentuk dia kena sama. Kalau ni kan pentagon tiba-tiba jadi hexagon dah. Kenapa? Jadi dia lain Jadi untuk tu kena bagi dia sama. Nombor 18, apa jawapan dia? Ini belum buat ya?
Belum buat? Tahu tak cara nak buat? Tahu? Tahu? Okey, cikgu bagi masa cuba buat. Nak cari min ni penting tau. Nak cari min ni penting. Okay. Okey, daripada soalan 18 ni, daripada soalan 18 ni kita ulang kaji. Cikgu nak Alisa bagi tahu cikgu berapa mod dia, berapa median dia, berapa min dia dan berapa julat dia. Okey, kita pergi dulu kepada mod. Mod dia berapa kat sini mod dia? 29. Ha? 29. Salah. Mod tu adalah kekerapan yang paling banyak. Nombor mana yang paling banyak kat sini? 12. Ya, jadi mod dia adalah 12. Jelas? Jelas? Okey, cari median. Nak cari median tahu tak macam mana? Dia kena tambah. Lepas tu bagi dengan jumlah. Itu min. Itu min. Median, median. Median tu apa? Mod ni adalah kekerapan terbanyak. Kekerapan terbanyak. Median tu apa median? Tahu? Hmm. Uh, Tak tahu? tak. Median adalah titik tengah. Maksudnya nombor yang tengah-tengah. Mana nombor tengah-tengah? Cikgu nak tanya Alisa. Hmm. 29. Okey, betul dah. Tapi Alisa tersilap juga. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak buat cari nombor yang tengah-tengah, Alisa kena susun dulu. Daripada kecil ke besar. Jadi 10 paling kecil kita susun 10. Naik atas sikit ada 12. Ada 12 ni ada 2. Naik atas lagi ada 13. Lepas 13 ada 14. Lepas tu ada 15. Dan akhir sekali ada 29. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh? Sekarang cari median dia berapa? Berapa nilai median dia? 13. Iya, median dia yang tengah-tengah ni 13. Jadi median dia adalah sama dengan 13. Okey, sekarang cuba cari min yang macam Alisa cakap. Alisa boleh boleh cari min. Okay. Min ni apa sebenarnya? Cikgu nak tanya. Min ni apa? Tahu ke? Ha, Tak. min tu adalah purata. Ha. Okey, cuba kira. Cikgu bagi 2 minit je tau. Okay. Cikgu. Hmm. Kalau min ni dia kena tambah dulu baru bagi. Ya, kena tambah dulu baru bahagi. Hmm.
Bila 15. Okey, bagus, betul. Bagus. Jadi min dia adalah 15. Tu cara buat dia. Okey. Jadi min ni dia masuk jumlah data, jumlah data ni formula dia. Jumlah data bahagi dengan bilangan data. Jelas ke? Jelas? Okey, untuk julat. Julat ni apa formula dia? Apa julat dia dekat sini? Tahu? Tak. Nombor besar, julat ni apa? Julat ni adalah perbezaan data. Nombor besar tolak nombor kecil. Apa nombor paling besar dekat sini? 29. 29. Apa nombor paling kecil kat sini? 10. 10. Jadi julat dia adalah sama dengan 19. Dia senang je. Tapi bila kita tak tahu cara nak buat, itu yang menyebabkan kita hilang markah dekat situ. Jelas? Jelas? Okey, salin. Kita dah salin dah semua. Sekejap. Belum. Okey, salin Okey, dah ke? Belum. Belum salin lagi? Okey. Sikit lagi. Okey. Okey dah. Okey. Baik, jadi sekarang kita proceed kepada soalan yang seterusnya, soalan 19. Okey, apa jawapan nombor 19? Dah buat belum? Belum. Okey, cikgu bagi masa 1 minit nak fikir. Tahu tak cara nak buat ni? Tak. Okey. Jadi soalan ni adalah berkaitan dengan nisbah. Dia adalah berkaitan dengan nisbah. Okey. Jadual berikut menunjukkan hasil tinjauan satu kelas terhadap jenis pengangkutan. Maksudnya 10 orang pelajar naik bas, 6 orang pelajar naik kereta, 4 orang pelajar naik motor. Okey, boleh faham?
Boleh? Nisbah bilangan pelajar pergi ke sekolah dengan motosikal kepada jumlah pelajar. Maksudnya apa? Maksudnya kita ambillah jumlah pelajar yang naik motosikal dengan jumlah pelajar. Itu sahaja. Jadi dekat sini berapa orang yang naik basikal? Motosikal? 4. 4. Berapa jumlah pelajar dekat sini? Oh, kena tambah. So, Ya, tambah. Dapat berapa? 20. 20. Inilah jawapan dia. Oh, Susah ke senang? senang. Senang. Tapi sebab kita tak tahu cara, dia jadi macam, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Jalan kerja dia senang je. Okey, salin. Lepas ni kita pergi soalan yang terakhir. Soalan 20. Inilah kita panggil sambil-sambil ulang kaji. Banyak tau kita ulang kaji tajuk hari ni. Min, luas, selepas tu ni nisbah. Banyak. Okey, dah habis salin dah? Dah. Okey, nombor 20. Sama juga macam tadi. Sebatang pen diambil daripada kotak mengandungi 4 batang merah, 4 batang warna biru. Hitung kebarangkalian sebatang pen warna biru diambil. Cikgu bagi masa 1 minit nak selesaikan. Dapat buat kan? Tak. 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 Okey. Sebatang pen warna biru. Okey, tengok ni. Sebatang pen diambil dari sebuah kotak mengandungi pen merah, 4 dan pen biru. Berapa total pen dekat situ? 11. 11. Ni adalah jumlah pen. Berapa pen biru dekat situ? 7. 7. Jawapan dia 7/11. Itu sahaja. Jadi D jawapan dia. Dia senang je. Cumanya kita tak tahu cara nak buat. Jadi bila dia kata, kan dia kata dia nak kebarangkalian pen warna biru. Jadi kita buatlah 7/11. Kalau cikgu buat 4/11. Ini adalah kebarangkalian untuk dapat pen warna merah. Ini pen warna biru. Okey, jelas? Jelas? Ini adalah tajuk kebarangkalian. Okey. Habis. Okey, jadi cikgu bila kita drill soalan ni, sebenarnya banyak sangat kita dah belajar. Kita refresh balik daripada awal. Sebenarnya kalau kita, Alisa tengok ada 8 soalan. Walaupun 8 soalan, 8 je soalan. Tapi banyak kita belajar ni. Kita belajar laju masa. Cikgu share balik. Cikgu share balik skrin. Okey, ni adalah soalan yang kita dah belajar. Okey, soalan yang pertama laju masa. Ni Alisa kena faham ni. Kalau tak membazir ni. Ni mahal ni mahal. Sebab nanti tajuk ni jumpa balik dekat form 4.
Alisa jumpa balik. Kalau tak faham sekarang, maksudnya nanti form 4 pun tak faham. Okey. Lepas tu nak tolak masa ni penting. Ni adalah benda yang penting kita pakai dalam harian kita. Lepas tu sama juga. Okey, lepas tu kita belajar polygon. Ni polygon 2 bab dah kita refresh. Okey, kemudian yang ni mod median mean, sukatan serakan terkumpul, sukatan serakan, sukatan dah 3 bab dah. Okey, ini adalah nisbah dah 4 bab dah. Lepas tu kita pergi kepada ni, ini adalah kebarangkalian, ada 5 bab. Jadi walaupun kita dah jawab sikit je, walaupun kita dah jawab sikit, sebenarnya kita ni nombor 17 ni congruent, ada 6 bab. Lepas tu apa? Ini kecerunan ada 7 bab. Sama juga. Okey, jadi total kita dah belajar daripada 8 soalan hari ni, dia merangkumi 7 bab. Cumanya kita tak pergi detail, tapi at least kita faham sikit daripada bab tu. Macam kebarangkalian tadi sebenarnya senang je. Senang je nak dapat markah tu. Tapi kita tak faham, jadi kita terlos lah markah tu. Ada soalan lagi ke? Tak ada. Bila periksa? Esok. Esok. Nanti jangan lupa study yang bahagian A, bahagian B dengan yang cikgu ajar ni. Okey. Boleh. Okey, sebab